Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khadijah binti Ramli akan membentangkan mengenai implikasi kepelbagaian sosial budaya di sekolah terhadap bidang pendidikan. Pengenalan implikasi kepelbagaian sosial budaya. Kepelbagaian sosial budaya memberi kesan secara langsung terhadap sistem pendidikan. Untuk memberikan pendidikan yang seimbang kepada semua, guru perlu mengetahui peranan mereka terhadap murid, sekolah dan kurikulum tersirat. Hal ini dapat menghakis sikap prejudis guru dalam menangani kepelbagaian sosial budaya murid semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Sebagaimana yang kita ketahui, guru memainkan peranan yang sangat penting sebagai pendidik. Oleh itu, guru mestilah mempersiapkan diri dari sudut mental dan fizikal, menguasai teknik pedagogi yang pelbagai dan menarik agar guru dapat melaksanakan pengajaran dengan berkesan dan juga dapat menjadi contoh tauladan kepada murid-murid. Dan seterusnya menjadikan pembelajaran menyeronokkan dan dapat diikuti oleh semua peringkat murid yang mempunyai kepelbagaian latar belakang sosial budaya. Implikasi kepelbagaian sosial budaya di sekolah terhadap bidang pendidikan telah memberi kesan kepada 4 aspek utama, iaitu murid, guru, sekolah dan kurikulum tersirat. Kita mulakan dahulu dengan implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap murid. Implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap murid dapat kita lihat dari aspek-aspek berikut, iaitu agama dan adat resam, kaum dan etnik, kecergasan dan kemahiran murid, kelas sosial dan kemahiran serta penguasaan bahasa. Implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap murid telah pun memberi kesan kepada murid dari aspek agama dan adat resam. Seperti mana yang kita semua ketahui bahawa negara kita Malaysia mempunyai rakyat yang berbilang bangsa, pelbagai kaum dan adat resam. Oleh itu, murid haruslah dididik untuk berfikiran terbuka dan menerima rakan sebaya seadanya dari segi adat resam dan cara hidup. Murid juga perlu dididik untuk sentiasa menghormati rakan sebaya dan tidak memperlekehkan adat resam dan budaya semua kaum. Hal ini penting bagi memastikan terlahirnya perpaduan yang erat di antara murid dan sifat saling menyayangi di antara mereka. Hal ini juga penting bagi memastikan kelancaran pembelajaran di dalam kelas kerana semua murid bersatu padu, walaupun berbeza agama dan adat resam. Implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap murid telah memberi kesan kepada murid dari aspek kaum dan etnik. Seperti mana yang kita ketahui, murid yang tinggal dan belajar dalam lingkungan satu etnik, mereka selalunya mengamalkan budaya, cara berfikir dan pandangan yang sama. Oleh itu, murid-murid yang berada di dalam lingkungan ini, mereka mestilah diberi pendedahan dengan kaum dan juga etnik yang lain. Contohnya seperti pihak sekolah mengadakan lawatan ke sekolah-sekolah yang mempunyai pelbagai etnik dan juga mengadakan sukan yang melibatkan percampuran pelbagai kaum dan etnik. Hal ini bagi memastikan murid-murid daripada kalangan atau kelompok ini mereka tidak kekok dan juga boleh menerima pandangan serta cara berfikir etnik yang lain apabila mereka tidak lagi berada di dalam kelompok mereka. Manakala murid yang terdedah dengan kaum etnik bangsa yang berbeza akan lahir perasaan saling menghormati dan memupuk pergaulan yang baik sesama mereka. Seterusnya, mari kita lihat pula implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap murid dari aspek kecergasan dan kemahiran. Kebiasaannya, murid-murid di dalam setiap kelas mempunyai tahap kecergasan yang pelbagai. Berlaku situasi di mana murid yang pandai, mereka hanya bergaul dengan murid yang pandai sahaja, manakala rakan yang lemah diabaikan. Hal ini mestilah dielakkan kerana ia merupakan sesuatu yang negatif
dan ia akan menyebabkan rakan-rakan yang lemah tidak lagi merasa bermotivasi untuk meneruskan pembelajaran. Hal ini juga akan menyebabkan mereka keciciran di dalam pembelajaran. Oleh itu, guru mestilah memupuk rasa tanggungjawab dan cakna terhadap murid yang berkeupayaan untuk belajar bekerja sebagai satu pasukan serta membantu rakan-rakan mereka yang lemah di dalam menguasai pembelajaran. Implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap murid juga memberi kesan dari aspek kelas sosial. Murid terdiri daripada pelbagai kelas sosial iaitu rendah, sederhana dan tinggi. Murid daripada kalangan kelas sosial rendah kebiasaannya menghadapi masalah berkaitan pembiayaan, kemudahan belajar, pengangkutan, kurang kelengkapan untuk belajar dan sebagainya. Mereka juga kurang mendapat perhatian ibu bapa disebabkan oleh kesibukan ibu bapa yang mencari pendapatan tambahan bagi membiayai keluarga. Hal ini menjadikan mereka kurang bersemangat dan berisiko menghadapi masalah keciciran di dalam persekolahan kerana tidak ada pendorong di sekeliling mereka untuk memotivasikan mereka dan memberi kesedaran kepada mereka betapa pentingnya pelajaran dalam kehidupan. Manakala murid daripada kalangan kelas sosial sederhana dan tinggi, kebiasaannya mereka mendapat peluang pendidikan yang lebih luas. Hal ini disebabkan oleh ibu bapa mereka yang berkemampuan untuk menyediakan alatan teknologi dan capaian internet bagi memastikan anak mereka mendapat pengetahuan yang lebih meluas selain daripada yang diperolehi di dalam kelas. Murid-murid ini juga dihantar ke pusat-pusat tuition bagi mengukuhkan pembelajaran yang mereka pelajari di sekolah. Oleh itu, murid-murid daripada kalangan kelas sosial sederhana dan tinggi, mereka mestilah dipupuk untuk belajar bergaul antara satu sama lain tanpa mengira darjat dan kedudukan, serta mereka mestilah diberi kesedaran untuk sentiasa membantu rakan di dalam kesusahan. Hal ini bagi memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan aman dan harmoni disebabkan kesemua murid bersatu padu. Implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap murid dapat kita lihat juga dari aspek kemahiran dan penguasaan bahasa. Murid yang menguasai dialek atau bahasa ibunda sahaja, mereka kebiasaannya akan menghadapi masalah dalam pembelajaran, kurang faham dan akan menyebabkan mereka keciciran dalam pelajaran. Manakala murid yang menguasai banyak bahasa, mereka akan cepat, tangkas dan mudah menguasai pembelajaran. Bagi mengatasi masalah keciciran di dalam pelajaran disebabkan penguasaan bahasa, maka guru mestilah memupuk murid-murid untuk sentiasa menggunakan bahasa kebangsaan di dalam perbualan. Hal ini bagi memastikan murid memperolehi dan memahami apa yang disampaikan oleh guru di dalam pengajaran dan pembelajaran dan bagi memastikan pembelajaran dapat berlangsung dengan berkesan dan dengan jayanya. Implikasi kepelbagaian sosial budaya juga telah memberi kesan terhadap guru. Hal ini dapat dilihat dari aspek penerimaan dan layanan adil, pedagogi dan strategi pembelajaran, pengurusan bilik darjah dan pengurusan hubungan, aspirasi atau jangkaan guru serta pemilihan bahan sumber. Setiap murid adalah terdiri daripada pelbagai latar belakang sosial budaya yang berbeza-beza dan kesemua mereka ini berhak mendapat layanan yang adil daripada guru. Bagi mengelakkan berlakunya diskriminasi antara murid, maka guru perlu mengenali latar belakang murid seperti taraf sosio-ekonomi, tempat tinggal, adat resam, budaya dan sebagainya. Guru juga perlu merancang pembelajaran yang sesuai melalui pemahaman guru terhadap latar belakang murid dan mengelakkan menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan sensitiviti adat resam, budaya murid dan sebagainya. Guru juga perlu membentuk kumpulan yang berupaya untuk memupuk perpaduan dalam kalangan murid pelbagai etnik
agar kesemua murid mendapat layanan yang sama rata sama ada daripada kalangan rakan-rakannya atau gurunya. Implikasi kepelbagaian sosial budaya juga telah memberi kesan terhadap guru dari sudut pedagogi dan strategi pembelajaran. Oleh itu, guru perlu membina aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan mengikut kemampuan murid dan mampu diikuti oleh murid yang terdiri daripada pelbagai tahap kecerdasan yang berbeza-beza. Selain itu, guru juga perlu memupuk kesepaduan dan kerjasama di antara murid yang terdiri daripada pelbagai latar belakang sosial budaya. Antara pembelajaran yang sesuai adalah pembelajaran secara kooperatif kerana ia memupuk semangat kerjasama di antara murid. Dari sudut pengurusan bilik darjah dan pengurusan hubungan, guru perlu menguruskan hubungan di dalam bilik darjah agar pembelajaran dapat berlangsung dengan lebih berkesan. Contohnya seperti guru mewujudkan hubungan yang mesra di antara guru dan pelajar. Hal ini penting bagi memastikan murid merasa minat untuk mengikuti pembelajaran dan memberi fokus sepanjang pembelajaran berlangsung. Namun, dalam masa yang sama, masih mengekalkan rasa hormat murid terhadap guru. Seterusnya, guru perlu memperkenalkan dan menetapkan peraturan dan rutin untuk mengawal keadaan kelas bagi memastikan kelancaran pembelajaran. Contohnya seperti menetapkan jadual kebersihan agar murid dapat menjalani pembelajaran dalam keadaan selesa. Guru juga perlu melakukan kajian sosiometri untuk mengenal pasti corak perhubungan di dalam bilik. Implikasi kepelbagaian sosial budaya juga telah memberi kesan dari sudut aspirasi atau jangkaan guru. Aspirasi guru bermaksud harapan yang diletakkan oleh guru terhadap murid untuk mencapai prestasi tertentu. Guru tidak sepatutnya melabel murid terutamanya dalam hal berkaitan prestasi murid berdasarkan latar belakang mereka. Guru perlu melayan murid dengan adil dan mengelakkan diskriminasi terhadap murid. Dari sudut pemilihan bahan sumber pula, guru boleh memilih bahan sumber yang sesuai dengan pengetahuan dan budaya murid. Contohnya seperti memasukkan unsur etnik bagi meningkatkan motivasi murid. Namun begitu, guru perlu memastikan bahan sumber tersebut tidak mengandungi penggunaan bahasa dan istilah yang sensitif. Hal ini penting agar perpaduan dan keharmonian antara guru dan murid serta murid dan murid dapat dipelihara dengan sebaiknya. Implikasi kepelbagaian sosial budaya juga telah memberi kesan terhadap sekolah. Implikasi ini melibatkan jenis sekolah, lokaliti sekolah dan kepimpinan sekolah. Implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap sekolah telah mewujudkan pelbagai jenis sekolah di dalam sistem pendidikan negara. Oleh itu, pendekatan yang lebih khusus perlu dilaksanakan bagi memastikan kepelbagaian pendidikan untuk memenuhi minat dan potensi. Seterusnya, kecenderungan dan kebolehan murid dapat digilap di pelbagai jenis sekolah. Murid boleh mengikuti pembelajaran di sekolah-sekolah yang menawarkan pendidikan yang bersesuaian dengan kemahiran dan kepakaran yang mereka miliki. Implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap sekolah juga telah memberi kesan dari sudut lokaliti sekolah, di mana sekolah-sekolah di bandar mempunyai pelbagai latar belakang sosial budaya dari sudut kelas sosial dan etnik. Manakala sekolah-sekolah di luar bandar dan di pendalaman biasanya merangkumi satu atau dua etnik yang mempunyai taraf sosioekonomi yang rendah. Akhir sekali, implikasi kepelbagaian sosial budaya telah memberi kesan terhadap kepimpinan sekolah, di mana berjaya atau tidak sesebuah sekolah bergantung kepada gaya kepimpinan pengurus sekolah. Bagi memastikan murid mendapat kecemerlangan dari sudut akademik dan rohani, maka pengurus sekolah mestilah mewujudkan iklim sekolah yang mesra dan harmoni. Sebagai kesimpulan,
Sesungguhnya kepelbagaian antara budaya itu adalah penting dalam mewujudkan warna-warni dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, sekiranya kepelbagaian itu mewujudkan perbezaan yang ketara dan perbezaan itu tidak diuruskan dengan sebaik mungkin, maka akan menimbulkan kontroversi atau konflik sosial. Oleh yang demikian, institusi pendidikan yang ada pada hari ini perlulah menggunakan sebaik mungkin peluang yang ada dengan memainkan peranan penting agar usaha untuk mewujudkan keharmonian sekaligus perpaduan dalam masyarakat dapat dikekalkan. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.